Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya telah menggunakan DJI Mavic Air 2 untuk tempoh 8 bulan dan ini adalah 5 sebab mengapa saya merasakan ia adalah drone terbaik di dalam kelasnya. Beberapa bulan kebelakangan ini pada saya adalah satu tempoh yang sukar bagi komuniti drone rekreasi di Malaysia disebabkan isu regulasi drone yang hangat diperkatakan sejak pengumuman pihak berkuasa penerbangan awam CAAM mengenai larangan menerbangkan drone tanpa permit khusus dari mereka. Walaupun ini bukanlah suatu peraturan yang baharu, namun proses permohonan permit yang memerlukan kelulusan beberapa agensi berbeza telah mengundang banyak reaksi negatif dari komuniti pengendali drone. Saya tidak berniat untuk mengulas secara terperinci mengenai isu ini kerana seperti yang kebanyakan kita sudah sedia maklum, peraturan baharu drone bakal diumumkan oleh CAAM tidak lama lagi, berkemungkinan dalam bulan Februari ini. Sehingga pengumuman tersebut, kita hanya boleh berharap agar peraturan baharu itu lebih bersifat mesra kepada pengendali drone rekreasi dan tidak memerlukan proses yang membebankan bagi kita menikmati aktiviti yang dicintai ini. Isu peraturan drone ini membuatkan saya tidak dapat menerbangkan drone sekerap yang saya harapkan. Namun untuk waktu di mana saya berpeluang untuk menerbangkan Mavic Air 2, ia memberikan satu keterujaan yang sukar digambarkan. Isu kestabilan transmisi radio adalah perkara yang sering dibangkitkan apabila membicarakan tentang drone dari kelas pemula dan pertengahan. Penggunaan sistem Wi-Fi konvensional biasanya menimbulkan masalah penembusan gelombang radio dan pertembungan dengan isyarat Wi-Fi dari peralatan elektronik atau telekomunikasi, terutamanya di kawasan yang padat penduduk, cenderung untuk mengganggu isyarat kawalan dan transmisi video di antara drone dan alat kawalan jauh. Sistem transmisi OcuSync 2.0 yang diaplikasikan dalam Mavic Air 2 ini sedikit sebanyak telah meminimumkan limitasi ini dan membolehkan ia terbang lebih jauh dengan isyarat kawalan dan transmisi video yang lebih stabil. Ini secara keseluruhannya menambah baik pengalaman menerbangkan drone dan mengurangkan kegusaran drone hilang isyarat apabila membuat penerbangan jarak jauh. Mavic Air 2 ini pernah saya terbangkan sehingga jarak 6 km dengan isyarat kawalan dan transmisi video yang kekal stabil sepanjang perjalanan tersebut. Keputusan menaik taraf sistem transmisi OcuSync 2.0 pada saya adalah langkah terbaik diambil DJI. Ia menjadikan Mavic Air 2 sebuah drone kelas pertengahan yang unggul tanpa ada pesaing rapat yang mampu mencabarnya. Kemampuan transmisi yang baik tidak akan bermakna tanpa ketahanan bateri yang mampu menampung tempoh penerbangan yang panjang. Kapasiti bateri Mavic Air 2 ini adalah antara yang terbaik di pasaran drone kini. Walaupun spesifikasi rasmi dari DJI menyatakan ia mampu terbang sehingga 34 minit, namun dalam situasi sebenar, Mavic Air 2 mampu mencapai di antara 25 sehingga 28 minit masa penerbangan, bergantung kepada keadaan persekitaran seperti kelajuan tiupan angin dan juga mod penerbangan yang dipilih. Tempoh masa yang saya nyatakan tadi sebenarnya adalah sangat baik jika kita mengambil kira fungsi-fungsi canggih yang ditampilkan di dalam drone ini. Jika anda mempunyai 3 bateri yang tersedia bersama set Fly More Combo, anda boleh terbang untuk tempoh masa lebih dari 1 jam. Saya berpendapat tempoh tersebut adalah lebih daripada cukup untuk menikmati pemandangan dari udara dan merakam persekitaran yang anda teroka. Dari segi kualiti binaan, saya berpendapat Mavic Air 2 ini adalah sebuah drone yang jauh lebih kukuh jika dibandingkan dengan drone dari kelas pemula seperti Mavic Mini atau DJI Mini 2. Ia mempunyai cangkerang luar yang kukuh dan lengannya lebih tegap. Ia juga didatangkan dengan motor yang lebih berkuasa
dan berbaling yang menghasilkan bunyi yang lebih senyap. Kesemua faktor ini memberikan hasil penerbangan yang stabil dan lancar. Seterusnya memberi lebih keyakinan untuk terbang walaupun dalam keadaan berangin. Tidak lengkap kiranya jika memperkatakan tentang kualiti binaan drone ini tanpa turut menyentuh tentang alat kawalan jauhnya. Alat kawalan baharu Mavic Air 2 adalah suatu naik taraf yang signifikan jika dibandingkan dengan model yang digantikannya. Pendapat tentang reka bentuk alat kawalan baharu ini adalah bercampur-campur. Saiznya yang lebih besar menyebabkan ada pengguna merasakan ia memakan ruang simpanan terutamanya ketika mengembara. Namun bagi saya perubahan ini menambah keselesaan genggaman dan mekanisme pengapit telefon pintar yang dipindahkan ke atas mempercepatkan proses persediaan penerbangan. Bercakap tentang kualiti binaan, kepada anda yang pernah menonton video saya sebelum ini, anda mungkin mengetahui tentang kemalangan drone yang saya alami. Dalam kemalangan tersebut, Mavic Air 2 saya telah melanggar struktur konkrit dan terhempas ke lantai pada ketinggian 8 meter. Selain dari gimbal kamera yang patah, tiada kerosakan signifikan lain kesan dari kemalangan itu. Lengan drone yang terkeluar berjaya dimasukkan semula dengan mudah dan ia boleh diterbangkan semula tanpa masalah. Kejadian tersebut telah menambahkan keyakinan saya dengan kualiti binaan produk yang dihasilkan oleh DJI. Ciri paling utama yang biasa dinilai bagi sesebuah drone berkamera adalah kemampuannya untuk menghasilkan rakaman video atau foto yang berkualiti tinggi. Fungsi khusus untuk rakaman video seperti rakaman 4K sehingga 60 bingkai sesaat, rakaman video HDR, profil rakaman di Cinelight dan kadar data video 120 megabits per saat adalah ciri-ciri yang sangat bermanfaat untuk menghasilkan rakaman yang mengagumkan. Untuk situasi pencahayaan yang mencabar seperti suasana matahari terbit atau terbenam, rakaman dengan fungsi HDR mampu menghasilkan video dengan julat dinamik yang sangat baik tanpa perlu melakukan banyak proses suntingan. Manakala bagi situasi pencahayaan biasa, penggunaan profil video di Cinelight pula mampu menghasilkan rakaman warna mendata dengan julat dinamik yang luas di mana ia menyediakan ruang untuk proses penggradan warna kreatif semasa suntingan. Walaupun Mavic Air 2 tidak mempunyai pilihan profile lock yang biasa disertakan di dalam drone dari kelas yang lebih tinggi, pilihan profil di Cinelight sekurang-kurangnya memberi pilihan kepada pengguna aplikasi suntingan yang mahir untuk mengekspresikan kreativiti mereka. Saya jarang mengambil foto pegun menggunakan Mavic Air 2 ini, namun ciri-ciri khusus rakaman foto Mavic Air 2 tidak kurang hebatnya seperti kemampuan merakam foto dengan resolusi 48 megapiksel dan fungsi rakaman foto auto exposure bracketing yang setara dengan fungsi video HDR. Salah satu tarikan utama Mavic Air 2 ini adalah kemampuan rakaman hyperlapse dengan resolusi sehingga 8K. Rakaman hyperlapse 8K dihasilkan dengan menggabungkan 4 keping foto yang setiap satunya beresolusi 12 megapiksel. Fail rakaman hyperlapse 8K pada awalnya mempunyai masalah untuk dibaca oleh kebanyakan aplikasi suntingan menyebabkan fungsi ini tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. DJI bagaimanapun telah menyelesaikan isu tersebut melalui kemaskini perisian. DJI juga kemudian telah memperkenalkan fungsi tambahan hyperlapse 4K yang tidak disertakan ketika drone ini dilancarkan. Ini membuktikan komitmen tinggi DJI ke atas pelanggannya bagi memastikan pengalaman terbaik penggunaan produk mereka sentiasa diberi keutamaan. Fungsi automasi seperti sensor mengelak halangan dan kemampuan active tracking adalah antara kelebihan Mavic Air 2 yang menjadikan ia sebuah drone yang boleh digunakan untuk aktiviti penerbangan dan rakaman yang lebih kompleks.
Merakam aktiviti riadah tanpa perlu mengawal drone secara manual boleh dilakukan dengan fungsi active tracking. Ciri ini penting terutamanya untuk pembina kandungan video berseorangan kerana anda boleh tumpukan kepada aktiviti yang dilakukan dan menyerahkan peranan merakam kepada sistem automasi drone. Secara keseluruhannya, saya kagum dengan kemampuan sensor drone mengesan halangan dan memastikan drone terbang pada laluan selamat seperti yang anda dapat saksikan di sini. Namun kekurangan paling utama pada sistem automasi Mavic Air 2 ini adalah ketiadaan sensor halangan sisi yang menjadi punca utama kemalangan kedua saya dahulu. Saya sedar jika DJI berhasrat untuk menyertakan sensor halangan sisi pada Mavic Air 2 ini, ia akan melibatkan peningkatan kos. Pengajarannya adalah secanggih mana pun sesuatu teknologi itu, kita harus sentiasa tahu tentang hadnya dan mengendalikan teknologi tersebut secara berhemah. Perancangan awal adalah sangat penting apabila kita mengendalikan teknologi yang berpotensi menyebabkan kerugian kewangan dan yang lebih penting, boleh mendatangkan risiko kepada orang di sekeliling. Itulah tadi 5 sebab mengapa saya merasakan Mavic Air 2 ini adalah drone terbaik di dalam kelasnya dan mungkin juga boleh dipertimbangkan sebagai drone terbaik keseluruhan jika dilihat dari sudut harga dan teknologi maju yang ditawarkan. Terdapat fungsi yang disertakan di dalam Mavic Air 2 ini tiada pada model dari kelas yang lebih tinggi, Mavic 2 Pro, seperti rakaman 4K 60 bingkai sesaat, kemampuan sensor mengelak halangan yang dipertingkatkan dan tempoh penerbangan yang lebih panjang. Dengan harga $3,299 untuk set asas, Mavic Air 2 boleh dikatakan sebuah drone consumer yang tersedia dengan fungsi-fungsi pro tapi ditawarkan pada harga amatur.